Bertemu kembali di Minggu Baharu bersama saya Zawaz Yusof, rentasan berita dan antara paparan utama untuk edisi 1236. Siapa sokong penyamun? Rupanya ada lagi dalang di sebalik dalang. Langkah Sheraton rompak hak rakyat. Selamatkan tanah air walaupun berisiko. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Siapa yang gaduh? Rakyat. Siapa yang sakau? Pemimpin. Cukuplah dengan korupsi, cukuplah penyelewengan ini. Rakyatlah yang harus buat keputusan, bukan datuk-datuk, ahli politik, bukan parti. Rakyat yang bangkit tuntut perubahan di negeri ini. Pengerusi Pakatan Harapan berkata demikian dalam ucapannya di Majlis Jelajah Harapan Sabah di Tanjung Aru, Kota Kinabalu, Sabah baru-baru ini. Menurut beliau, sebenarnya yang membuat keputusan tentang nasib kita ialah rakyat. Katanya rakyat yang mengizinkan pemimpin-pemimpin merosakkan negara dengan penyelewengan Wan Malaysia Development Berhad, Wan MDB, kapal tempur pesisir LCS, sakau balak dan kontrak. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pemimpin melaga-lagakan rakyat, Melayu gaduh dengan China, gaduh dengan Kadazan, Sabah dengan Semenanjung. Kalau hendak menghentikan perkara, rakyat perlu ada kesedaran. Akhbar tidak akan sebar, tidak akan cerita tentang Wan MDB. Takkan cerita berapa banyak balak hilang. Takkan sebut punca banjir berpunca pembalakan tidak terkawal. Takkan sebut tentang berapa banyak rakyat derita kerana kehilangan pekerjaan. Harga barangan naik tidak diceritakan, ujarnya. Beliau menyindir Barisan Nasional yang datang dan beritahu akan lantik 3 orang timbalan Perdana Menteri. Oi, rakyat Sabah makan tak cukup sebab tiada kerja. Ada yang susah, apa peduli tentang TPM? Lepas itu semua bersorak, apa ini soalnya? Presiden Keadilan ini berkata cadangan untuk melantik seorang timbalan Perdana Menteri bagi mewakili Borneo, Sabah dan Sarawak telah disuarakan oleh Pakatan Harapan. Ketika itu, Pakatan Rakyat sejak 2008 lagi. Bagaimanapun, kata Anwar, isu yang lebih besar ialah mengenai rakyat Sabah dan juga Sarawak. Merdeka 60 tahun, tetapi isu api dan air pun belum selesai. Betul tak? Bidasnya. Anwar berkata kesihatan dan pendidikan yang berkualiti mesti dijadikan asas utama dalam membangun negeri dan juga masyarakat. Beliau menyelar sikap pemimpin yang berfikiran kolot, bersikap perkauman serta menghina orang lain dengan menggunakan komunis. Katanya tindakan menanam kebencian kepada orang Cina ini dilakukan oleh pemimpin-pemimpin dalam Perikatan Nasional. Bolehkah kita sebagai pemimpin politik cakap soal agama senang, hina orang? Maksud komunis itu menghina anti-nasional sebagai kelompok yang melawan negara Malaysia. Itu tujuannya, tanam kebencian Melayu Bumiputera kepada bangsa Cina. Saya tak setuju. Saya lawan mereka. Saya tak suka sikap hina orang lain, rendahkan orang lain, fitnah orang lain. Tetapi kenapa kita biarkan? Kenapa Perikatan Nasional izinkan? Tidak ada yang membetulkan kenyataan ini. Apa masalahnya? Pimpinan yang ada sekarang ini tidak adil, bidasnya. Walaupun Anwar tidak menyebut nama, tetapi dipercayai bidasan itu ditujukan kepada Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Terdahulu dalam satu majlis kuliah beliau di Marang, Terengganu, Abdul Hadi berkata dalam Pakatan Harapan terdapat pelbagai kegelapan. Di dalamnya ada DAP, ada orang Melayu, puak tolak Islam, puak LGBT, puak komunis, puak khianat, puak pemberi rasuah dan penerima rasuah. Puak yang beri rasuah, tolong PH yang terima rasuah ada juga. Puak komunis pun ada, puak tolak raja pun ada. Demikian dakwanya. Kenyataan beliau itu kemudiannya disambut oleh pengikut-pengikutnya, sama ada yang bertaraf pemimpin maupun walaun, tanpa bukti sahih, tanpa takut dosa menyiarkan berita palsu dan memfitnah. Dalam Pakatan Harapan, majoriti adalah Melayu Islam. Dalam DAP pula ada ramai ahli Melayu Islam. Walaupun sudah berkali-kali dinafikan, dijelaskan dengan fakta. Namun pemimpin PAS dan para walaun tetap pekak dan buta. Allah
Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, kerana sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa, dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang, dan janganlah setengah-setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah seseorang daripada kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi Maha mengasihani. Pemimpin Perikatan Nasional di dalamnya ada Bersatu dan PAS tentu amat biasa dengan ayat tersebut. Justru janganlah pura-pura pekak dan buta, takut jadi betul, atau silap langkah jadi penyokong penyamun. Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad dilaporkan berkata beliau tidak terkejut jika Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang merupakan sosok yang memulakan langkah menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Saya tidak hairan jika Hadi adalah salah seorang dalang kerana ia memerlukan fikiran jahat untuk melakukan perkara ini, ujarnya seperti dipetik Malaysia Kini Ahad lalu. Khalid melihat Abdul Hadi sangat berbeza dengan Allahyarham Tok Guru Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat. Tok Guru tidak akan bersetuju dengan langkah syaratan kerana dia menghormati mandat pengundi. Hadi sangat terdesak dalam memastikan PAS kekal berkuasa dan Harapan tidak kekal berkuasa, kerana semakin lama Harapan berkuasa, semakin terkenal kita dan semakin sukar untuk PAS mengendalikan ahli dan penyokong mereka sendiri, kata Khalid. Khalid menjelaskan bahawa selepas menjadi kerajaan, Pakatan Harapan telah berusaha untuk melakukan yang terbaik, bukan hanya demi masyarakat umum tetapi juga untuk orang Melayu dan juga Islam. Ini termasuk menaik taraf mahkamah syariah, menyelamatkan tabung haji dan pemberian royalti minyak kepada Kelantan dan juga Terengganu. Semua isu ini sukar untuk Hadi tangani dan Hadi terdesak untuk melihat PH tumbang, tegas Khalid. Dalam satu ceramah penjatuhan ummah di Dataran Warisan baru-baru ini, Abdul Hadi mengaku beliau menggerakkan usaha berunding dengan Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadi Mat Yassin bagi memastikan hayat kerajaan PH tidak panjang. Beliau mendakwa ada komponen dalam Pakatan Harapan yang bersikap anti-Islam dan secara terang-terangan menolak usaha Kelantan untuk memartabatkan perundangan Islam, lapor Harakat Daily. Abdul Hadi berkata langkah syaratan bertujuan menjatuhkan Pakatan Harapan selepas PAS beranggapan gabungan itu sedang berusaha menghapuskan hak keistimewaan orang Melayu kerana cuba meratifikasi Konvensyen Antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum atau AISAT. Pakatan Harapan juga mahu meratifikasi status Rom. Katanya seperti dipetik, menurut beliau selepas Presiden Bersatu bersetuju diadakan pula rundingan dengan UMNO. Saya mencadangkan Presiden Bersatu sebagai calon Perdana Menteri baharu. UMNO pun bersetuju ketika itu sehingga muncul Kerajaan Perikatan Nasional bagi menggantikan Kerajaan PH. Kewujudan Kerajaan PN bukan secara tebuk atap atau pintu belakang, tegasnya. Ini kerana, kata Abdul Hadi, pelantikan Mahyadin mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Dalam pada itu, beliau mengingatkan rakyat supaya memilih pemimpin yang mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar bagi mewujudkan sebuah negara yang selaras dengan kehendak Islam. Jangan pilih pemimpin yang menabur duit dan membuat pelbagai janji, tetapi ilmu tidak ada. Maksudnya bodoh dan boleh membawa kepada kejahatan. Pengundi jangan salah pilih, ujar beliau. Harakat Daily 22 Oktober. Kasihan sungguh. Abdul Hadi seolah-olah mengalami masalah dissociative amnesia atau hilang ingatan secara terpilih. Bekas Peguam PAS Hisham Fauzi 21 Oktober lalu memuat naik beberapa tangkap layar dengan caption "Hari ini dalam sejarah. Sejarah yang PAS sengaja lupakan." Pada 20 Oktober 2015, Parti Gerakan failkan permohonan di mahkamah untuk membatalkan enactment hudud Kelantan. Katanya, dan berkata perbicaraan saman gerakan ke atas Kerajaan Kelantan di Mahkamah Persekutuan bagi membatalkan Kanun Jenayah Syariah 2 2015 telah berlangsung pada hari tersebut. Antara pengamal undang-undang yang mewakili Kerajaan Kelantan ketika itu termasuk Peguam Kanan Datuk Haji Sulaiman Abdullah dan Setiausaha Agung PAS sekarang Datuk
Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, Datuk Zulkarnain Lokman yang kini pengerusi Biro Undang-Undang Amanah atau Kanun, dan beliau sendiri juga mewakili Kerajaan Kelantan. Permohonan Parti Gerakan ditolak mahkamah. Hari ini PAS bersekongkol dengan gerakan di dalam Perikatan Nasional Sindir Hisham. Bukan hanya Abdul Hadi lupa pengkhianatan gerakan terhadap Islam, beliau juga lupa istilah tebuk atap itu adalah ciptaannya sendiri. Terima kasih Tuan Haji Abdul Hadi kerana mengingatkan rakyat jangan memilih pemimpin yang tak berduit, bodoh dan boleh membawa kepada kejahatan. Pengundi akan ingat dan tidak memilih pemimpin yang berkuasa gara-gara pemberian ghanimah, menerusi scheme of things dan gagal menangani masalah kenaikan harga barang makanan dan juga inflasi. Presiden Persatuan Patriot Kebangsaan Brigadier Jeneral Bersara Datuk Muhammad Arsyad Raji mengecam Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang kerana mengakui beliau mendalangi langkah syaratan yang menyebabkan kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan Februari 2020. Ia bukan sahaja mengejutkan tetapi paling hina bahawa pemimpin parti politik berbangga kerana telah bertindak dalam agenda yang telah merampas hak demokrasi, keamanan dan keharmonian negara ini serta rancangan menuju kemajuannya. Hadi Awang, ahli Parlimen Marang dan Ketua Keagamaan Parti Politik PAS mengakui perkara itu bahawa dia yang memulakan dan merencana langkah syaratan, ujarnya dalam satu kenyataan. Muhammad Arsyad berkata laporan dalam Free Malaysia Today yang bertajuk "Saya mulakan langkah syaratan mencalonkan Mahyadin sebagai Perdana Menteri", kata Hadi pada 22 Oktober 2022, boleh dikatakan tanpa berat sebelah bahawa Abdul Hadi memang seorang pengkhianat. Dia telah dengan merekayasa langkah syaratan dan menggunakan Mahyadin merompak hak demokrasi rakyat, mencemarkan perlembagaan persekutuan yang suci dan pastinya menolak sistem monarki ke sudut yang tidak menyenangkan, bidas Muhammad Arsyad. Menurut beliau, Pakatan Harapan berkuasa untuk membentuk kerajaan baharu pada tahun 2018 selepas rakyat memberi mereka mandat melalui pilihan raya secara sah. Oleh itu, Patriot berkata begini kepada Hadi, "Perbuatan jahat kamu itu paling tidak Islamik, apatah lagi menjadi satu pengkhianatan jelik kepada negara, rakyat dan juga raja. Tindakan anda itu telah menjerumuskan negara ke dalam kesengsaraan pada masa kesihatan global, ekonomi dan cabaran geopolitik semakin meningkat tempelaknya." Beliau menyifatkan justifikasi Abdul Hadi bahawa beliau menjatuhkan Pakatan Harapan kerana cubaan gabungan itu untuk meratifikasi Konvensyen Antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum Aisat adalah paling keji. Apa yang tidak Islamik tentang menghapuskan semua bentuk diskriminasi kaum? Boleh kami tanya anda, sosok yang menonjolkan dirinya sebagai yang diurapi pelopor utama Islam soal aktivis veteran itu? Muhammad Arsyad menegaskan bahawa Islam adalah agama yang paling pesat berkembang di dunia dan terkenal dengan hakikat bahawa ia tidak mendiskriminasi kemanusiaan. Anda bukan sahaja telah mencemarkan kesucian Islam, tetapi anda telah merancang dan menjajah racun plot kejahatan yang merampas hak demokrasi negara ini seperti yang termaktub dalam perlembagaan. Tindakan anda juga telah menatijahkan raja berperlembagaan dan majlis raja-raja kita ke sudut yang sukar dan tidak menyenangkan, katanya. Kenyataan Patriot yang keras itu diakhiri dengan seruan agar semua warga negara menolak mereka yang terbabit dengan langkah syaratan. Patriot yang ahlinya telah menggadaikan anggota badan dan nyawa untuk mempertahankan Malaysia daripada sebarang ancaman musuh menganggap perbuatan anda sebagai satu pengkhianatan. Kami menyeru semua warga negara, institusi, jemaah agama, pemimpin masyarakat sivil dan media yang berprinsip patriotik untuk mengecam peranan anda yang licik dan jahat dalam menyebabkan langkah syaratan. Tegas beliau, bukan hanya lawan parti politik PAS yang merasa mual dengan tingkah laku Presiden PAS, malah pihak veteran tentera juga jijik melihat sikap yang ditonjolkan beliau. Tiba masanya rakyat bangkit dengan suara yang jelas menolak politik toksik yang penuh dengan penghinaan terhadap pihak lain. Ayuh rakyat Malaysia, nyatakan bahawa kalian tidak suka dihina mahupun dirompak hak kalian untuk memaktabatkan kedaulatan negara daripada dipermainkan oleh gerombolan yang suka menyalahgunakan agama dan kaum sebagai kenderaan untuk mendapat kuasa demi kepentingan peribadi.
Pengarah Pilihan Raya Amanah Datuk Azmuni Awi mengambil sambutan luar biasa penganjuran Konvensyen Pakatan Harapan pada 20 Oktober lalu sebagai kayu ukur untuk menjangka kemenangan Pakatan Harapan pada Pilihan Raya Umum ke-15 pada 19 November ini. Dan berkata kejayaan konvensyen di Ipoh itu telah menyuntik semangat dan motivasi yang tinggi kepada pimpinan dan pendukung harapan sekaligus menandakan kesiapsiagaan untuk menghadapi Pilihan Raya Umum tersebut. Bagaimanapun beliau mengambil maklum bahawa Pilihan Raya Umum kali ini akan berlangsung dalam suasana tidak menentu musim tengkujuh dan risiko menyebabkan kadar turun mengundi yang rendah. Tetapi gendang telah dipalu, tiada pilihan untuk harapan menyelamatkan tanah air dan rakyat negara ini melainkan berjuang dengan tekad tinggi untuk menang dan menubuhkan kerajaan di peringkat persekutuan dan juga negeri, ujarnya dalam satu kenyataan. Menurut beliau, pengumuman Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk bertanding di Parlimen Tambun memang mencabar dan berisiko. Tetapi pada masa yang sama, keputusan itu telah meletakkan harapan untuk berjuang semaksimumnya untuk memastikan kemenangan rakyat diperoleh 19 November ini. Beliau juga melihat keputusan amanah mencalonkan Khalid Abdul Samad di Parlimen Titiwangsa sebagai satu pengorbanan yang luar biasa. Meninggalkan Shah Alam bukan keputusan mudah. Parlimen ini telah dikuasai selama 3 penggal dan pada Pilihan Raya Umum yang lalu, Khalid memperolehi majoriti 33,849 undi menunjukkan kepimpinannya diterima semua pihak. Titiwangsa bakal menjadi pencaturan sengit kepada Khalid. Beliau akan mempertaruhkan rekod kecemerlangannya sebagai Menteri Wilayah Persekutuan untuk memastikan Titiwangsa kekal sebagai wilayah harapan, kata Azmuni. Azmuni berkata Pakatan Harapan akan menggunakan percaturan berisiko tetapi berstrategi tinggi untuk memastikan pengundi seluruh negara turun mengundi pada 19 November dengan keyakinan dan doa bagi membentuk sebuah kerajaan persekutuan baharu. Hapuskan rasuah akan menjadi tekad utama harapan, menyediakan peluang pekerjaan bermutu dan terjamin kepada anak tempatan adalah hasrat harapan dan memulihkan imej negara melalui kestabilan politik dan ekonomi yang kukuh merupakan iltizam seluruh rakyat Malaysia, tegas pengerusi amanah Perak itu. Sementara itu, Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal dilaporkan berminat di Titiwangsa. Menurut beliau, ini selaras dengan kedudukannya sebagai Ketua Bersatu Bahagian Titiwangsa. Jika anda tanya saya di mana saya layak bertanding, di Titiwangsa, kerana saya Ketua Bahagian di sana, katanya lapor Free Malaysia Today. Sebelum ini, Wan Faisal mengintai kerusi Parlimen Bagan Serai tetapi ditolak oleh PAS yang merasa mereka lebih layak meletakkan calon di sana. Bagaimanapun, bekas ahli Parlimen bagi kawasan tersebut, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali, membayangkan mahu mempertahankan kerusi tersebut. Nur Azmi memenangi kerusi di bawah tiket Barisan Nasional pada 2018 sebelum melompat ke Bersatu. Datuk Seri Rina Harun dikatakan akan bertanding di Sepang pada Pilihan Raya Umum ke-15, memandangkan beliau ialah Ketua Wanita Bersatu Sepang. Malangnya nasib Faisal masih tidak menentu kerana PAS telah mengumumkan Dr. Rosni Adam sebagai calon Perikatan Nasional di Parlimen Titiwangsa. UMNO BN pula dilaporkan akan menurunkan bekas Menteri Keuangan 2 pada era Datuk Seri Najib Razak iaitu Datuk Seri Johari Abdul-Ghani. PAS dan Bersatu duduk dalam satu bahtera. Perikatan Nasional pun bergaduh berebut kerusi untuk ditandingi. Di Titiwangsa ini juga UMNO BN sudah tidak ada harapan untuk bertaut dengan PAS menerusi Muafakat Nasional. Cakap berdegar-degar penyatuan ummah, tetapi kerusi untuk Pilihan Raya Umum pun tak karuan berebut sesama mereka. Ini baru Bagan Serai dan Titiwangsa. Sebaliknya, tiada perebutan dalam Pakatan Harapan dan sekutunya kerana yang penting ialah untuk menyelamatkan tanah air. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof, terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.